Salam sejahtera saya ucapkan kepada pencara CPU 554 kita, Dr. Muhammad Khairul Izwan dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Pendidikan Etika dalam Pengurusan Teknologi bagi menangani isu cyberbullying. Ini adalah ahli kumpulan kami. Pendahuluan, pencapaian teknologi maklumat dengan kelahiran internet dan perkembangan media sosial yang membentuk satu revolusi yang merubah cara kehidupan manusia pada zaman sekarang. Sekarang, ramai yang memiliki telefon bimbit yang boleh dibawa ke mana saja. Hal ini telah mencetuskan satu revolusi maklumat yang membawa cabaran besar kepada semua. Sejajar dengan peningkatan penggunaan internet, peningkatan kes cyberbully juga amat memusingkan. Lebih-lebih lagi kes seperti ini banyak dikaitkan dengan golongan muda. Kes cyberbully seakan-akan kerap berlaku hinggakan masyarakat sekarang menganggap kes ini suatu kes yang ringan, terutama di kalangan kanak-kanak, remaja dan golongan belia. Oleh kerana masyarakat yang kurang peka, negara kita Malaysia menduduki tangga kedua di Asia yang mempunyai kes cyberbully. Oleh itu, kepentingan falsafah pendidikan dalam penggunaan teknologi amat penting. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, perkataan etika merujuk kepada prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadikan pegangan seseorang, individu atau sesuatu kumpulan seperti persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Falsafah dalam penggunaan teknologi pula merupakan salah satu bidang tentang tingkah laku atau pandangan sama ada baik atau buruk bagi suatu tindakan. Tujuan kajian ini adalah untuk mendalami lagi bagaimana pendidikan etika dalam penggunaan teknologi bagi menangani cyberbullying. Kajian literatur Azahar 2020 Ogos 5. Di media sosial terutamanya amat sukar untuk mengawal penggunaan media sosial dari menulis apa saja yang dihendaki. Apalagi jika kebebasan bersuara ditafsirkan dengan kefahaman menyeleweng, ialah di mana seseorang individu boleh menyatakan apa-apa saja tanpa berfikir panjang dan sesuka hati. Sedangkan dalam Islam sesuatu hak atau kebebasan adanya garis panduan, asalkan kebebasan bersuara itu tidak melampaui batas. Jika melampaui batasan, maka ia dilarang. Sebab itu, dalam mengawal lisan dan penulisan, ia diikat dengan pasak keimanan. Fahrimal 2018, etika berkomunikasi di internet yang terkenal dengan istilah netiquette merupakan aturan dan tata cara penggunaan internet sebagai alat komunikasi atau pertukaran data luas serta segera. Seperti etika di dunia nyata, netiquette juga mendorong para pengguna untuk taat kepada etika dan moral meskipun tidak tertulis bagi menciptakan sesuatu ruang komunikasi yang tenteram dan damai. Kamal Azmi 2015, etika pula merupakan ilmu tentang falsafah moral atau akhlak yang menjadikan karakter dan watak sebagai subjek perbahasan berkenaan dengan baik buruk, patut atau tidak patut dan sebagainya. Seterusnya, kita melihat kepada latar belakang pendidikan etika dalam penggunaan teknologi. Menurut Buyong 2002, cabaran dunia pendidikan dalam meneroka dan mengaplikasikan penggunaan teknologi melalui pendekatan-pendekatan yang berkesan telah membawa para pelajar dan pengajar mengenali dan seterusnya mempraktikkan mengikut kesesuaian bidang yang diingini. Keberkesanan teknologi dapat dilihat dari setiap peringkat, dari sekolah sehinggalah ke universiti. Di Malaysia, perkembangan penggunaan teknologi di kalangan masyarakat dapat dilihat suatu yang positif. Pendidikan etika dalam penggunaan teknologi amat dititik beratkan dalam dunia pendidikan kerana fungsi dan tugasnya adalah untuk menjadikan modal insan yang dapat menuju kepada peradaban yang lebih baik dan maju. Terdapat beberapa kepentingan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi. Antaranya ialah mendidik pengguna mematuhi garis panduan dan undang-undang. Melalui pendidikan etika, pengguna teknologi dapat membezakan apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan, seperti yang sudah ditetapkan dalam garis panduan dan juga undang-undang. Begitu juga di dalam setiap aplikasi yang kita gunakan, pastinya sudah termaktub undang-undang supaya keselamatan kita terjamin. Misalnya, sesiapa yang menggunakan media sosial seperti MySpace haruslah mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang boleh melanggar etika ketika menggunakan aplikasi tersebut. Seperti contoh, bermesej bersama suami atau isteri orang lain sehingga mendatangkan fitnah. Kemudian, menerapkan sifat disiplin diri dan bermoral terhadap pengguna. Mendisiplinkan diri dengan menerapkan nilai-nilai moral adalah perkara yang penting agar seseorang itu dapat menjadi manusia yang ketika ingin bertindak melakukan sesuatu sentiasa berpandukan kepada teladan yang baik dan penuh peradaban. Dan akhir sekali, membentuk pemikiran dan akal yang rasional terhadap pengguna. Internet adalah salah satu perkembangan ICT dan merupakan sistem komunikasi dalam menyampaikan maklumat dari seluruh dunia. Oleh itu, dengan adanya pendidikan etika dalam penggunaan teknologi, ia dapat membantu minda manusia supaya sentiasa berfikiran terbuka, terkini dan bertindak rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Minda juga akan lebih bersedia untuk bertindak rasional jika kita menghadapi sesuatu masalah seperti fitnah, penyebaran maklumat palsu dan sebagainya. Penggunaan media sosial. Apa yang dimaksudkan dengan definisi media sosial? Media adalah alat perantara, komunikasi atau perhubungan. Sosial pula adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Iaitu, jika digabungkan, media sosial adalah merupakan aplikasi yang mempunyai pelbagai jenis fungsi yang bertujuan untuk berkomunikasi, berkongsi gambar, video, malahan lokasi antara pengguna di serata dunia dengan syarat mempunyai rangkaian internet. Definisi media sosial menurut Islam pula adalah alat dan medium perkongsian sosial. Ia juga boleh ditakdirkan sebagai satu platform yang merupakan satu kelebihan di mana pengguna dapat berkomunikasi secara online dan pengguna tidak perlu bersua muka dengan sesiapa apabila ingin berkongsi sesuatu dengan seseorang. Dengan adanya platform ini, urusan pengguna juga
dimudahkan dalam kehidupan seharian. Bukan saja dapat berkongsi maklumat secara efektif, malahan dapat mempengaruhi hubungan antara pengguna media sosial. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farhana dan saya akan teruskan pembincangan ini mengenai etika penggunaan media sosial. Pada masa kini, media sosial adalah satu tempat di mana semua orang menggunakannya untuk lebih banyak berkomunikasi, terutama dalam fasa pandemik yang telah menyekat ruang pergerakan seperti interaksi bersemuka. Semestinya kita ada etika untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Begitu juga dengan media sosial. Semestinya penggunaan di media sosial mempunyai etika yang perlu kita ikut. Media sosial direka untuk berinteraksi dalam talian dan kita hendaklah berkomunikasi secara sopan dan mengekalkan keselesaan semua pihak. Maka ada beberapa etika yang harus kita patuhi semasa menggunakan media sosial. Yang pertama ialah etika komunikasi di media sosial. Semasa berkomunikasi menggunakan media sosial, biasanya ramai yang cenderung mengabaikan etika berkomunikasi. Hal ini dapat dibuktikan bahawa banyak kata-kata kasar dan kesat yang sering kita jumpa semasa perbualan melalui rangkaian sosial, baik secara sengaja dan tidak sengaja. Maka memilih perkataan yang sesuai dalam berkomunikasi amat penting agar sebuah kegiatan atau tindakan dapat membentuk dan menyelaraskan kata yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kata yang paling tepat sebelum mengungkapkan sesuatu perkara. Jika kita salah dalam memilih perkataan, maklumat yang ingin disampaikan akan menyebabkan kurang efektif atau tidak jelas. Jadi, kita perlu berkomunikasi di rangkaian internet menggunakan bahasa yang sopan dan tepat. Biasakan menggunakan bahasa yang betul dengan sesiapa saja ketika berkomunikasi di media sosial. Etika yang kedua pula ialah berhati-hati dengan maklumat peribadi di media sosial. Jika kita seorang pengguna media sosial yang bijak, kita tidak akan sewenang-wenangnya berkongsi maklumat peribadi semasa menggunakan media sosial, terutamanya maklumat nombor telefon atau alamat rumah dan sebagainya. Perkara ini boleh menjadikan kenalan lain dalam senarai media sosial mendapatkan maklumat kita bagi mereka yang ingin melakukan jenayah ataupun tujuan yang tidak baik. Media sosial kini telah menjadi platform utama sama ada urusan belajar, perniagaan, hiburan dan sebagainya, menyebabkan banyak kejadian buruk yang boleh berlaku pada kita. Okey, etika yang ketiga ialah elakkan penyebaran pornografi dan keganasan. Saya dapati bahawa terdapat banyak maklumat yang mengandungi unsur-unsur keganasan dan pornografi di media sosial pada zaman sekarang. Hal ini kerana tiada had peringkat umur bagi penggunaan media sosial. Kita sebagai pengguna mestilah biasakan untuk menyebarkan perkara-perkara yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik antara satu sama lain. Elakkan juga memuat naik gambar keganasan seperti foto mangsa keganasan, gambar kemalangan lalu lintas atau gambar keganasan dalam bentuk lain. Sebagai contoh, jika kita berada dalam satu situasi kemalangan jalan raya, janganlah kita sesuka hati memuat naik gambar mangsa kerana ada kemungkinan salah satu keluarga mereka berada dalam gambar yang kita kongsi itu. So, etika ni adalah sangat penting untuk menjaga keamanan media sosial. Etika yang terakhir sekali ialah tidak menceburkan diri terhadap perkara yang tidak diketahui. Di media sosial, terdapat banyak maklumat yang kita boleh perolehi. Tapi malangnya bila ada segelintir pengguna yang menyebarkan berita-berita palsu atau memutarbelikkan maklumat yang tidak diketahui sumbernya, sehingga sukar untuk kita kena pasti sama ada ianya benar atau palsu. Mereka ni juga turut menambah info lain berbentuk gambar atau video bertujuan untuk menjadikannya sebahagian dari maklumat asal untuk menagih perhatian orang ramai. Tujuan pemalsuan ini dibuat adalah berkemungkinan disebabkan faktor politik, sosial, ekonomi atau ketenteraan selain daripada kebencian, dendam dan ingin mengancam keamanan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kekeliruan dan tiada lagi kesahihan dalam sesuatu maklumat yang telah disampaikan. Oleh itu, pengguna media sosial mestilah memastikan maklumat yang ingin dikongsi itu adalah sahih daripada sumber yang betul. Jika kita tak tahu sama ada maklumat itu benar atau salah, maka kita tak seharusnya dan mengelak. Kita seharusnya mengelak dan tidak masuk campur sama sekali dalam penyampaian sesuatu maklumat. Ini juga dapat mengelakkan kabar angin yang akan mendorong kepada fitnah dan menimbulkan kekeliruan antara satu sama lain. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang impak penggunaan media sosial. Dari segi impak positif, ialah kita mudah memperluaskan kenalan. Pengguna yang sering melayari laman sosial akan memiliki kenalan yang sangat ramai tanpa disedari. Hal ini kerana laman sosial menerima pendaftaran semua ahli tanpa ada sebarang sekatan yang menyebabkan sesiapa sahaja boleh menghubungi mana-mana pihak yang mereka mahu. Situasi inilah yang menyebabkan pengguna laman tersebut memiliki beribu-ribu sahabat dengan hanya satu platform sahaja. Secara ringkasnya, laman sosial ni boleh digunakan sebagai alat untuk memperoleh lebih banyak kenalan dekat dunia ni. Selain itu, media sosial juga membantu untuk berfikiran positif dan berkeyakinan. Jika kita berada di kitaran yang betul, kerana media sosial mempunyai pengaruh yang kuat dalam sesuatu perkara. Okey, seterusnya, laman sosial juga turut memberi ruang dan peluang untuk pengguna berkongsi pendapat masing-masing, bergantung kepada isu-isu semasa yang mahu diketengahkan. Hal ini dapat dilakukan sesama rakan antara guru dan murid, media massa dan orang awam, artis dan peminat, malah antara pemimpin dan rakyat sebagai medan berkomunikasi. Tegasnya dengan jaringan yang begitu meluas ini menjadikan hubungan antara insan semakin mesra, rapat dan dekat.
Punca penambahan pendapatan juga salah satu kesan positif yang kita perolehi dari penggunaan media sosial kerana telah menjadi satu tempat perniagaan yang memudahkan semua orang bagi urusan jual beli. Melalui media sosial, kita boleh mengembangkan lagi perniagaan atau memasarkan produk secara percuma tanpa memerlukan seseorang itu bersemuka. Hal ini dapat menjimatkan masa dan tidak perlu bersesak-sesak di pusat beli belah. Tegasnya, laman sosial dapat mewujudkan perniagaan di hujung jari tanpa had masa dan mampu melahirkan ramai lagi usahawan yang berjaya. Seterusnya ialah impak negatif. Penggunaan media sosial secara meluas dan memberi pengaruh telah membawa faedah tetapi juga disalahgunakan di kalangan masyarakat, memberikan impak negatif kepada penggunanya. Ini telah menimbulkan berbagai masalah yang kita tak dapat jangkakan. Antaranya ialah kita boleh terdedah dengan perkara yang tidak baik seperti perkara yang mendatangkan dosa, maksiat dan zina. Ini boleh memberi kesan buruk pada rumah tangga atau menjurus ke arah kegairahan maksiat dan juga mempengaruhi remaja berzina. Kajian menunjukkan golongan remaja banyak terjebak dalam gejala zina berpunca daripada penggunaan media sosial dengan cara yang tidak betul. Gambar-gambar lucah disebarkan, seks maya dijalankan kerana identiti pengguna sebenar yang tidak diketahui. Selain itu, kesan buruk daripada penggunaan media sosial ni ialah timbul sifat hasad dengki antara satu sama lain. Sebagai contoh, situasi di laman sosial yang boleh dikaitkan ialah dengan amalan pendedahan hal peribadi seseorang. Apabila satu pihak yang tidak berpuas hati dengan seseorang itu, maka mereka akan mendedahkan pelbagai kelemahan individu tersebut dengan tujuan untuk memalukan mereka. Okey, tindakan negatif seperti inilah yang menjadikan satu kebiasaan dan membawa kepada kes jenayah apabila mangsa yang dimalukan itu membuat laporan polis. Maka dengan itu, pihak yang berwajib perlulah memainkan peranan supaya laman sosial dikawal dengan lebih ketat, supaya amalan mendedahkan hal peribadi tidak menjadi kebiasaan dalam penggunaan media sosial. Okey, seterusnya, impak negatif penggunaan media sosial ialah menjadi mangsa penipuan. Terdapat banyak kes penipuan yang berlaku. Kebanyakannya mangsa terdiri pada golongan remaja juga. Perkara ini berlaku kerana penipuan ketika urusan jual beli di laman sosial. Mereka terlalu mempercayai orang yang baru sahaja dikenali melalui laman sosial tanpa membuat penyelidikan menyebabkan mereka terjerat dalam sesuatu penipuan. Laman sosial juga dapat menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan kerana sesetengah pengguna laman sosial mencetuskan isu sensitif yang berupaya menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan kehidupan masyarakat majmuk. Contohnya di media sosial masa kini, kita boleh lihat betapa banyak penulisan berunsur perkauman dan mengkritik dasar kerajaan yang disiarkan menerusi laman sosial mereka. Kehidupan masyarakat kita yang berbilang kaum begitu mudah terganggu dengan kritikan yang berunsur perkauman lalu membawa kepada pergaduhan besar. Sesungguhnya, laman sosial ni boleh mencetuskan sesuatu isu-isu yang sensitif sehingga sukar dikawal dan membawa kemusnahan yang besar. Jadi itulah komentar daripada saya. Sekian, terima kasih. Cyberbully. Definisi cyberbully. Cyberbully merupakan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok sehingga mangsa terasa teraniaya. Cyberbully dari perilaku yang didefinisi sebagai bully ialah mengganggu, menggertak, menghina dan tindakan mempeleceh melalui internet. Cyberbully satu perbuatan bully dalam media sosial. Selalunya seseorang yang melakukan aktiviti cyberbully ini akan menggunakan platform yang selalu individu tersebut menggunakan. Contohnya, platform yang selalu seseorang menggunakan ialah Facebook, Instagram ataupun Twitter. Cyberbully dikira apabila melakukan atau membuat individu itu terasa ataupun terancam. Apabila netizen memberi komen yang tidak bagus atau tidak membina sesuatu yang baik, ia akan mengganggu mental seseorang itu. Fenomena cyberbully merupakan fenomena yang rancak terjadi di seluruh negara termasuk Malaysia, Indonesia dan negara-negara Eropah yang lain. Jenis cyberbully. Terdapat 3 jenis cyberbully. Yang pertama, cyber harassment. Yang kedua, impersonation. Yang ketiga, exclusion. Saya akan terangkan yang pertama iaitu cyber harassment. Cyber harassment berlaku dengan terus-menerus iaitu mengirim pesanan peribadi berupa ancaman ataupun cacian secara atas talian kepada mangsa. Pelaku mengirim pesanan secara kerap untuk membuat mangsa merasa terluka, takut atau tunduk kepada keinginan pelaku. Yang kedua, impersonation. Impersonation iaitu berpura-pura menjadi orang lain ketika melakukan perundingan. Pelaku selalunya membuat akaun media sosial palsu menggunakan identiti mangsa kemudian melakukan sesuatu yang dapat merosakkan reputasi mangsa sendiri. Yang ketiga, exclusion. Exclusion dipikirkan dari aktiviti sesuatu komunikasi secara dalam talian iaitu mengabaikan atau sengaja tidak memasukkan ke dalam chat group rakan sekelasnya. Oleh itu, mangsa tidak menerima jemputan dalam talian dari aktiviti bersama atau tidak dihiraukan dalam perbincangan sesuatu aktiviti. Mangsa dikira diabaikan atau dipulau oleh rakan sekelas. Langkah-langkah menangani isu cyberbullying. Dengan penggunaan media sosial pada masa kini yang telah menjadi satu kepentingan bagi setiap individu, tidak kira peringkat umur,
yang muda maupun yang tua. Oleh itu, cara penggunaan media sosial yang baik adalah penting bagi memastikan tidak berlakunya isu cyberbullying melalui maklumat yang disebar ataupun yang dikongsi. Justru itu, langkah-langkah ini adalah antara usaha untuk menangani isu cyberbullying daripada berleluasa. Langkah yang pertama, memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih telah menjadikan media sosial sebagai medium perkongsian maklumat tidak kira dari segi pembelajaran, pekerjaan, perniagaan hingga kehidupan. Oleh itu, pendidikan etika dan penggunaan teknologi ini haruslah didedahkan kepada semua golongan masyarakat, seawal daripada sekolah maupun universiti. Dengan adanya pendedahan mengenai pendidikan etika seperti tidak membuka pautan yang meragukan atau panggilan telefon mengenai pemindahan wang, perlu diajar kepada semua golongan masyarakat kerana sedikit sebanyak dapat mengelakkan masyarakat daripada tertipu dengan lelaki dengan cyber ini. Walau bagaimanapun, pengguna perlu selidik dahulu sebelum memberikan pilihan peribadi ataupun surat. Langkah yang kedua, kempen kesedaran cyberbully kepada masyarakat. Dengan memberi didikan melalui kempen kesedaran mengenai ancaman cyberbully kepada kehidupan masyarakat. Kempen kesedaran ini perlulah diperluaskan kerana sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat memahami dan sentiasa berwaspada terhadap taktik jenayah cyber ini agar tidak terjadi pada diri sendiri, keluarga, kawan-kawan maupun sesiapa sahaja. Justru itu, dengan wujudnya kempen sebelum ini, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon setiap pengguna. Langkah yang ketiga, melaporkan isu cyberbullying. Cyberbullying di Malaysia melalui media sosial adalah yang paling tinggi, iaitu sebanyak 71% pada tahun 2018. Di sini kita dapat lihat isu ini merupakan satu ancaman yang serius dan tidak seharusnya dipandang remeh oleh sesiapa sahaja. Jika dibiarkan berleluasa, kemungkinan besar kenaikan boleh berlaku lebih tinggi lagi pada setiap tahun. Dengan itu, pengguna seharusnya berani melaporkan isu cyberbullying ini, tidak kira individu sendiri, keluarga, kawan maupun masyarakat kepada pihak yang bertanggungjawab. Sekiranya mangsa atau sesiapa sahaja yang melaporkan isu ini kepada pihak yang bertanggungjawab, maklumat mangsa atau individu yang melaporkan akan dirahsiakan. Oleh itu, terdapat pihak-pihak yang boleh dipercayai untuk melaporkan mengenai cyberbullying ini. Antaranya adalah Polis Intelijen Malaysia, PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Talian Kasih, Mercy Malaysia dan lain lagi. Kesimpulannya, ketiadaan atau kekurangan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi tidak hanya mempengaruhi emosi si mangsa tetapi juga memberi kesan yang lebih buruk. Seperti mana kita tahu, media sosial merupakan satu platform yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan seharian masyarakat. Oleh itu, langkah-langkah efektif harus diambil oleh pihak berkuasa agar kesedaran terhadap kesan cyberbully dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat, terutama sekali golongan muda.